Baik, Auda, kembali kita bersama lagi dan jika kita perhatikan Mizah, ya, pendekatan sekarang ini orang lebih canggih lagi untuk kita ni memperkenalkan ataupun mendalami setiap ilmu tersebut, terutama sekali kepada adik-adik kita ni yang masih lagi berada di bangku sekolah. Mereka lebih terkesan ataupun lebih memahami setiap mata pelajaran melalui ilustrasi dan juga media sosial, digital, media teknologi inilah. Jadi dengan adanya ungkayah ataupun usaha daripada Pusat Sejarah ini, kita akan dapat menerokai sejarah melalui ilustrasi ini sesuai dengan tajuk yang akan kita bawakan ini. Dan bersama kita di Studio Rampai Pagi pada pagi ini kita perkenalkan, iaitu bersama dengan Tuan Haji Muhammad Adwa Firdaus bin Haji Awang Hashim, merupakan Ketua Pengarang yang telah pun bersama kita pada pagi ini. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Jadi Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji, dan sangat-sangat kami berbesar hati kerana kesudian Tuan Haji berkongsi datang ke sini, terutama sekali dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini. Jadi kita ingin sebagai mukaddimah juga serta ingin mengetahui, mungkin Tuan Haji dapat menjelaskan, menerangkan mengenai dengan tajuk terokai sejarah melalui ilustrasi ini. Silakan Tuan Haji. Okey. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum itu, meneruskan perbincangan saya pada pagi ini, saya ingin merekamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei di atas undangan ini untuk berkongsi maklumat mengenai perbincangan sejarah, di mana tajuk saya pada pagi ini iaitu terokai sejarah melalui ilustrasi. Di mana jika melihat pada tajuk perkongsian saya pada pagi ini, terdapat 3 konsep atau 3 komponen yang dapat dilihat, iaitu terokai, sejarah dan ilustrasi. Di mana di sini terokai membawa maksud mengenali, menyelidik dan mengkaji sesuatu yang baru atau belum diketahui. Dan sejarah merujuk kepada peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu yang mempunyai kaitan dengan masa kini, di mana antara yang dapat dikaitkan dengan sejarah itu asal usul, peristiwa lampau, salah silah dan sebagainya. Bagi konteks negara Brunei Darussalam sendiri, di sini kita akan melihat mengenai sejarah kesultanan dan persejarahan negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya mengenai ilustrasi, di mana membawa maksud gambar, rajah, lukisan, warna dan sebagainya yang digunakan untuk menerangkan atau menghiasi sesuatu, terutamanya dalam buku atau majalah. Jadi di sini ilustrasi digunakan untuk menjelaskan makna sesuatu perkataan atau konsep selain daripada keterangan bertulis. Jadi digabungkan ketiga-tiganya di sini, komponen berkataan membawa maksud mengenali sejarah kesultanan dan persejarahan negara melalui penggunaan ilustrasi, di mana ilustrasi dijadikan sebagai cara atau medium untuk menarik minat orang ramai, khususnya generasi muda, untuk mengetahui sejarah. Alhamdulillah, sangat menarik sekali yang akan kita bawakan perkongsian pada kali ini, membicarakan mengenai dengan terokai sejarah melalui ilustrasi. Dan seperti yang kita ketahui Tuan, kalau di negara Brunei ini memang sudah lama kita mengetahui sejarahnya dari abad ke-14 daripada Sultan Brunei yang pertama. Dan untuk mengetahui sejarah tersebut pasti ada cara-cara yang tertentu bagi mengembangkannya, dan mungkin dapat dikongsikan dari Pusat Sejarah sendiri apa antara inisiatif yang telah pun diungkayahkan. Silakan Tuan. Jadi untuk sebagai makluman kepada para penonton lah, sebagai salah sebuah pusat sumber persejarahan negara yang otoritatif, jadi Pusat Sejarah Brunei sentiasa berusaha untuk memberikan informasi dan maklumat yang berfaedah kepada orang ramai, khususnya generasi muda, di mana antara usaha yang tidak kena-kena dilakukan ialah melaksanakan penyelidikan di dalam dan luar negara, melakukan pameran bergerak ke sekolah-sekolah di seluruh negara, dan juga salah satu nadi utama jabatan iaitu mendokumentasi kajian, iaitu serta diterbitkan menjadi bahan bacaan untuk dijadikan bahan rujukan orang ramai, khususnya para pengkaji sejarah tanah air. Alhamdulillah. Jadi sebagai perkongsianlah sejarah, sejak tahun 1983 sehingga pertengahan 2025
Pusat Sejarah Brunei telah menerbitkan sebanyak 211 tajuk. Itu terdiri daripada buku, jurnal dan majalah yang berunsur sejarah Brunei dalam pelbagai bidang, iaitu politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi itu merupakan antara inisiatif daripada Pusat Sejarah ya. Jadi jika Ketani merujuk kepada tajuk perkongsian Ketani pada pagi ini ya, Ramiza serta Tuan ya. Jadi kenapa ilustrasi dijadikan sebagai salah satu cara tarikan untuk Ketani mengenal sejarah, khususnya dari segi terbitan buku ini? Mungkin dapat dijelaskan. Okey. Baiklah, dari hasil daripada pembacaan dan penyelidikan yang berkaitan dengan orang ramai lah, sesetengah orang beranggapan sejarah ini sesuatu yang tidak menarik atau membosankan. Jadi kenapa dengan alasan begitu? Jadi antaranya disebabkan ada yang mengatakan sejarah itu bersifat kompleks, itu sukar difahami. Dan ada yang mengatakan memerlukan hafalan untuk mengerti fakta atau sesuatu peristiwa lampau. Dan ada yang mengatakan tidak memberikan sebarang manfaat. Jadi sehubungan dengan itu, untuk mengubah perspektif berkenaan, salah satu inisiatif untuk menarik perhatian orang ramai, khususnya golongan muda, untuk mendekati sejarah ini, itu menerapkan ilustrasi dalam penerbitan seperti penyampaian maklumat secara infografik, penggunaan pelbagai warna, grafik, lukisan dan sebagainya. Jadi di sini bermaksud ilustrasi bukan sekadar elemen hiasan, tapi ia memainkan peranan penting dalam memperkayakan penyampaian sejarah, terutama dalam menarik perhatian pembaca. Di mana ilustrasi juga membantu menterjemah maklumat yang kompleks menjadi yang lebih mudah difahami. Jadi di sini melalui infografik yang tersusun, kombinasi warna yang menarik serta gaya lukisan yang sesuai, sesebuah informasi sejarah boleh dihidupkan semula secara visual. Di mana seperti yang dijelaskan tadi, kanak-kanak lebih suka kepada daripada media sosial. Tepat sekali. Jadi di sini nampak menggunakan ilustrasi ini sesuatu yang amat berkesan, khususnya generasi muda, di mana ia lebih responsif kepada bahan visual berbanding teks semata-mata, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat orang ramai untuk membaca. Ya, jadi ketarikan ataupun orang untuk menarik anak-anak ni, diorang sekarang inilah dewasa ini ya Ramizah ya. Diorang ni lebih suka kepada ilustrasi, animasi video dan sebagainya. Betul. Saya sangat percaya sebetulnya ya Tuan ya, kalau ingin dikongsikan juga, saya ada membuat tinjauan ke Kuching, Sarawak ya. Kalau di sana kita ni tahu Borneo Cultural Museum memang satu tempat yang memang seronok. Memang kerana banyak ilustrasi digital yang dimainkan di sana bagi menarik minat orang ramai untuk melihat. Jadi seperti yang diusahakan juga diungkayahkan oleh Pusat Sejarah Ketani, memang ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik sekali untuk memberikan pendedahan kepada adik-adik kita dan juga orang ramai. Jadi sebetulnya ingin ditanyakan juga ya Tuan ya, mungkin dapat dikongsikan antara terbitan Pusat Sejarah Brunei yang menggunakan ilustrasi pada ketika ini Tuan, mungkin dapat dijelaskan lagi. Baiklah, antara bahan-bahan bacaan yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah Brunei menggunakan ilustrasi di mana salah sebuahnya adalah buku Sultan-Sultan Brunei, iaitu sebuah biografi ringkas. Di mana sebuah buku berbentuk infografik mengandungi pelbagai fakta ringkas sejarah Sultan-Sultan Brunei, bermula daripada Sultan Brunei yang pertama, iaitu Sultan Muhammad Shah, sehingga Sultan Brunei ke-29, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadallah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di mana di dalam buku berkenaan, gaya persembahan berbentuk infografik. Ini bukan saja menarik minat orang ramai, khususnya kalangan generasi muda, untuk membaca, malah dapat menarik minat mereka untuk mengetahui, memahami dan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai kronologi peristiwa-peristiwa bersejarah melalui biografi Sultan-Sultan Brunei secara ringkas dan padat. Mana di sini dapat dilihat buku ini menggunakan beberapa ikon untuk menerangkan sesuatu.
Contoh, seperti yang dapat ada mahkota, ada mahkota, juga, ada jam pasir, Ya. ada batu nisan dan sebagainya lah. Di mana jam pasir merujuk kepada tempoh pemerintahan, mahkota merujuk kepada bila menaiki tahta dan sebagainya lah. Ya. Jadi melalui ikon-ikon tersebut bukan saja menampilkan gaya penyampaian yang menarik dan ringkas, malah memudahkan pembacanya untuk mengingati atau menghafal info yang dapat daripada buku berkenaan. Alhamdulillah. Jadi seperti yang dapat kita kongsikan bersama ya sebetulnya ya. Yang dapat dikongsikan dari tuan tadi, ilustrasi yang dimaksudkan itu ia akan dapat menarik minat lagi adik-adik kita untuk membaca, untuk meningkatkan lagi pemahaman mereka. Kalau melihat dengan bentuk mahkota di sana, mereka akan tahu ini mahkota. Betul. Bila masanya dan juga bila ia naik tahta, bila peristiwanya dan sebagainya. Ya, Is ya? Betul sekali. Jika kita perhatikan juga ya Ramizah ya, cara penyampaian buku yang telah pun diusahakan oleh pihak sejarah ini seperti yang telah pun diterbitkan ya tuan ya, Sultan Syarif Ali. Ia menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris digunakan, bukan saja menggunakan bahasa Melayu, jadi menggunakan bahasa Inggris. Mungkin Ramizah. Itu dia. Ya, mungkin. Alhamdulillah. Jadi ini sebetulnya buku cerita bergambar, tuan. Cerita bergambar. Mungkin dapat jelaskan lagi. Di mana buku cerita bergambar ini merupakan antara buku terlaris pusat sejarah Brunei. Di mana itu dapat, seperti yang dimaklumkan tadi, ada 3 bahasa sebenarnya. Ya, ini bahasa Melayu, Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ya. Di mana buku cerita bergambar ini menggabungkan teks dan ilustrasi yang menarik, di mana memberi gambaran tentang peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Brunei. Jadi melalui daripada bentuk ilustrasi berkenaan, mana reka bentuknya menggunakan sebelah teks dan sebelah gambar. Ya. Ya. Jadi untuk lebih memahami ya tuan ya. Ya. Teruskan. Jadi sebagai contoh melalui pembacaan cerita bergambar ini, pembaca secara tidak langsung boleh menggunakan imajinasi masing-masing untuk menggambarkan sesuatu latar, watak atau peristiwa yang berlaku. Sebagai contoh, mungkin pada masa kini kanak-kanak tidak tahu apa bahtera. Jadi melalui pembacaan ini kanak-kanak boleh menggambarkan begini, begitu gahnya, begitu gahnya bahtera Sultan Bolkiah. Mana kalau dibayangkan pada ketika ini mungkin besarnya lebih daripada ini, lebih menarik. Dan juga antara usahanya untuk menambahkan lagi menariknya musim-musim nyorang adik-adik kita ni mengisikan masa mereka. Juga disediakan buku untuk mewarna ya. Di samping mewarna, mereka juga dapat mempelajari akan sejarah-sejarah negara Brunei Darussalam ya. Jadi itu untuk mewarna. Jadi mungkin ini tuan pun dapat menjelaskan sedikit sebanyak mengenai dengan buku mewarna sejarah. Okey, baiklah. Buku mewarna sejarah ini adalah merupakan buku mewarna pertama terbitan Pusat Sejarah Brunei. Mana memuatkan 10 ilustrasi mengenai sejarah penemuan dan kewujudan awal Kesultanan Brunei yang diasaskan oleh Sultan Brunei yang pertama, iaitu Sultan Muhammad Shah. Di mana penerbitan buku mewarna ini dihasrat dapat membantu generasi baharu, khususnya golongan kanak-kanak, mengenal, memahami dan menghayati peristiwa-peristiwa sejarah secara lebih berkesan dan menyeronokkan. Seperti yang setiap ilustrasi dimuatkan petikan atau info ringkas sejarah yang berkaitan dengan ilustrasi berkenaan. Contoh, negeri Brunei menjadi pelabuhan penting kepada para pedagang. Jadi setiap melalui aktiviti mewarna ini, sambil membaca dapat membentuk, merangsang perkembangan pemikiran dan kreativiti kanak-kanak, serta memberi terapi nurani dan mental dalam alam pemikiran mereka. Wah, alhamdulillah.
Jadi inilah sangat teruja sekali sebetulnya ya, banyak yang dapat dikongsikan. Yang ini bagaimana pula Is? Baik, ini seperti yang dijelaskan oleh Tuan sebentar tadi ya. Jadi untuk mengenal selain daripada mengenal sejarah, mereka juga boleh mengetahui akan mengenai dengan keterangan-keterangan mengenai dengan batu nisan ya. Jadi inskripsi Jawi pada batu-batu nisan memiliki nilai seni yang tinggi dan juga tersendiri. Jadi ini dia penjelasannya, semua diberikan ataupun telah pun dikongsikan di sini dengan ilustrasi dapat yang bisa kita saksikan. Iya. Ya. Jadi mungkin Tuan juga dapat kongsikan antara maklumat yang pentinglah bagi majalah Wahana Sejarah yang dapat saya rasakan ini merupakan satu terbitan yang baru. Ya. Ya. Macam mana Tuan? Di mana di sini majalah Wahana Sejarah ini ada merupakan dua keluaran baru mana antara majalah terbitan pusat sejarah yang memfokuskan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah hingga menengah bawah, khasnya dan semua golongan umur amnya. Mana majalah ini memuatkan beberapa tajuk menarik mengenai sejarah negara seperti sejarah kampung, tempat, monumen dan sebagainya dalam bentuk infografik seperti yang dipaparkan. Di sini kebanyakannya menunjukkan menggunakan infografik dan reka bentuk serta warna-warna yang pelbagai bertujuan untuk menarik peminat pembacanya. Dan jika para penonton melihat sendiri, kulit bukunya sendiri kami melakar mewujudkan dengan penuh warna-warni dengan menunjukkan watak-watak tertentu seperti dalam di sini. Jadi ada pembaharuan di dalam majalah ini. Kami memuatkan komik berbentuk sejarah di mana berbeza dengan buku cerita bergambar tadi. Apa yang menarik lagi di sini, kami menggunakan watak atau lebih dikatakan maskot majalah ini, iaitu yang diberi nama Nakhoda Awang. Yang di sini. Yang di mana yang berperanan membawa pembaca mengeksplorasi sejarah Brunei untuk memperluas pengetahuan sejarah mereka. Di mana Nakhoda Awang ini digunakan untuk menjelaskan informasi kepada pembaca. Jadi di sini juga ya, jika kita perhatikan audio penonton sekalian ya, abad ke-19 zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin II, iaitu pada tahun 1828 hingga tahun 1852, di mana baginda mendirikan sebuah masjid di kawasan Bakut ya, jadi kampung bendahara lama. Jadi masjid ini digunakan hingga ke zaman pemerintahan Sultan Abdul Mubin ya, Mubin pada tahun 1852 hingga 1885. Jadi ada gambar yang disertakan di sini. Ini yang sebentar tadi yang telah pun saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Itulah yang menariknya mengenai dengan buku Wahana Sejarah terbitan daripada Pusat Sejarah Brunei ya. Dan alhamdulillah mungkin sebetulnya Tuan ada menyediakan satu video klip yang akan ditayangkan. Ya, mungkin dapat diperjelaskan juga ya Tuan ya. Di mana ini sebagai tambahanlah saja. Ini merupakan salah satu inisiatif terbaharulah di mana Pusat Sejarah Brunei telah mencipta sebuah permainan video berdasarkan watak Nakhoda Awang, di mana dengan diberi nama pengembaraan Nakhoda Awang. Di mana di dalam permainan ini pemain diminta untuk mengumpulkan beberapa keping pitis di setiap beberapa peringkat yang terdiri daripada 4 peringkat. Pitis, mungkin dapat dijelaskan apa dia pitis? Pitis wang siling. Ya, siling. Jadi pitis adalah wang siling. Baik, sekarang dapat kita saksikan. Ya, kemudian dapat Tuan jelaskan. Mana di sini pemain boleh memainkan permainan ini untuk mengumpulkan pitis. Dan di samping permainan ini dicipta bukan saja untuk memainkan, tapi boleh mempelajari sejarah di mana ada dimuatkan info ringkas mengenai pitis. Ya, dapat dilihat dari video yang ditayangkan pada ketika ini ya sebetulnya. Dan untuk permainan video game ini saya rasa seperti permainan Super Mario yang pada zaman dulu mungkin menjadi kegemaran orang-orang Ketani ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit lagi Tuan. Di sini untuk mengumpulkan, jadi jika sekiranya ada karakter di sana, ada buaya, di mana jika terkena buaya atau
terjatuh akan bermula kepada peringkat awal lagi semula. Okey. Jadi kalau dapat ditanyakan mengenai dengan video game ini, adakah ia boleh diperolehi secara muat turun melalui aplikasi yang tertentu? Buat perancangan insya-Allah ada. Masa ni baru saja dipaparkan di galeri pameran untuk kunjungan orang ramailah untuk mencuba. Baik. Bila Tuan menyebut mengenai dengan galeri pameran, jadi di belakang buku ini juga dijelaskan waktu melawat galeri pameran dibuka pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu, betul Tuan ya? Itu bermula pada jam 8 pagi hingga 6 petang. Maafkan saya, hingga 4 petang. Dan pada hari Ahad ianya dibukakan bermula pada jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia. Jumaat pula serta cuti awam adalah ianya ditutup untuk kunjungan. Ya? Alhamdulillah. Jadi untuk kalau habis kita akan melihat mengenai dengan video game yang kita paparkan sebentar tadi, bolehlah melawat ke galeri Pusat Sejarah ya. Dan untuk soalan seterusnya, mungkin Tuan dapat berikan saranan kepada orang ramai untuk mengenali pensejarahan di negara Brunei Darussalam ini. Silakan Tuan. Baiklah, antara saranan kepada orang ramai lah. Sejarah ini sebenarnya penting untuk kita ni lah. Kerana bukan sekadar menghafal tarikh, peristiwa lampau dan sebagainya. Betul. Namun ia adalah usaha memahami akar identiti jati diri, warisan budaya, mempelajari kesilapan dan kejayaan masa lalu dan boleh memupuk semangat patriotisme. Di mana di sini sejarah merupakan lidah kebenaran, di mana banyak perkara yang kita dapat pelajari dan mengambil iktibar daripadanya. Sebagaimana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam semasa majlis perasmian Majlis Ilmu bersempena Hari Keputeraan Baginda ke-64 tahun pada tahun 2010 yang menyentuh tentang pentingnya sejarah. Antara petikan titah Baginda, sejarah adalah lidah kebenaran dan lidah yang petah. Kita tidak boleh kunci lidah ini, melainkan biarkan saja ia berkata-kata kerana kata-katanya itu sangat telus dan amat berharga. Betul. Sejarah tidak boleh dibisukan, bangsa yang membisukan sejarahnya adalah pengecut. Oleh itu wajar bagi kita menjadi bangsa yang berani menyoal serta menyuluh ke dalam diri sendiri. Ini caranya kita belajar dari sejarah dan berguru kepada sejarah. Bangsa yang suka berguru kepada sejarah adalah bangsa besar. Daripada sejarah kita bermula dan daripada sejarah juga kita melakar nama. Demikianlah hebatnya sejarah itu. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita ucapkan terima kasih ya, kepada Tuan Haji Muhammad Adwar Firdaus bin Haji Awang Hashim atas masa yang diberikan untuk penjelasan mengenai dengan terokai sejarah melalui ilustrasi. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Sama-sama.